Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah memberi kita, memanjangkan usia kita sehari lagi, dan Allah memberi kita peluang untuk bergelar manusia di muka bumi ini sehari lagi, dan Allah juga memberi kita keluangan masa untuk kita sama-sama bertemu dalam segmen Produktif Pagi di TV Unity H. Sebenarnya anda bersama dengan saya, iaitu Cikgu Zurida Hanim, yang merupakan seorang guru pusat sumber daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah Al-Ustaz Kedah. Dan saya yakin penonton di luar sana merupakan seorang penulis. Tidak kira anda merupakan seorang penulis pemula atau penulis lama, atau mereka yang bakal bergelar penulis, atau mereka yang berkira-kira untuk menjadi penulis yang produktif. Namun apa yang penting yang ingin saya sampaikan pada anda semua pada pagi ini, bahawa di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, ketika pintu-pintu syurga dibuka, marilah kita sama-sama berdoa. Kita selaku penulis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setiap aksara yang kita tulis itu akan ditukarkan menjadi buih-buih ilmu, dan supaya buih-buih ilmu itu dapat menjadi suatu ibrah kepada para pembaca kita. Dan yang paling penting, setiap ibrah itu mampu membantu pembaca kita untuk menjadi lebih baik. Dan dengan ini kita sentiasa mendoakan bahawa supaya penulisan kita itu bakal akan menjadi ladang pahala yang sangat besar, menjadi satu pelaburan untuk kita bawa ke alam akhirat kelak. Para hadirin, penonton di luar sana yang dikasihi Allah sekalian, sebagai seorang penulis, sebenarnya kita dihantui oleh dosa-dosa sebagai seorang penulis. Apakah dosa sebagai penulis? Di sini saya utarakan 10 dosa yang sekiranya anda ingin menjadi seorang penulis, dosa-dosa itu perlulah anda jauhi. Marilah kita sama-sama melihat apakah 10 dosa yang disenaraikan, dan sebagai penulis kita sewajarnya menjauhi 10 dosa tersebut. Dosa sebagai penulis yang pertama. Dosa yang pertama ialah mengharapkan buku terus siap dan sekelip mata berada di hadapan kita. Itu sebenarnya adalah sesuatu perkara yang sangat mustahil. Sebenarnya manuskrip perlu ditulis setiap hari. Lama-lama menulis, lama-lama akan terus siap. Sikit-sikit lama-lama akan menjadi bukit. Oleh itu, sebagai penulis, tidak kira anda penulis yang sedia ada, penulis yang lama atau baru untuk bergerak penulis, anda perlu pastikan sekiranya anda ingin menghasilkan penulisan atau menghasilkan sebuah buku, anda perlu menulis sekurang-kurangnya sehari 1 perenggan. Itu adalah dosa yang pertama. Dosa penulis yang kedua ialah selalu merungut tidak ada masa. Sibuk ataupun tidak, sebenarnya semua manusia digunakan hanya 24 jam sahaja sehari. Saya seorang guru ada 24 jam. Okey, Mak Seri Diah juga mempunyai 24 jam. Hatta anda bergerak Perdana Menteri juga sebenarnya mempunyai 24 jam sahaja sehari. Oleh itu sebenarnya kitalah yang bersalah kerana kita ingin ada buku, tetapi kita tidak allocate atau tidak memperuntukkan masa kita untuk menulis. Oleh itu kita kena pastikan dalam senarai to-do list harian kita, sekurang-kurangnya kita mempunyai peruntukan masa paling tidak antara 20 hingga 30 minit sehari untuk menulis. Ingat, dosa kita yang pertama iaitu sekiranya kita mengharapkan buku kita terus siap, kita perlu menulis setiap hari biarpun hanya 1 perenggan. Itu adalah dosa yang kedua. Apakah dosa yang ketiga? Dosa yang ketiga ialah sekiranya kita nak menulis, kita perlu tulis dengan perfect.
itu adalah perkara yang sangat salah. Kerana jika kita ingin menulis, apa yang perlu kita laksanakan ialah kita perlu tulis sahaja. Sekiranya kita seorang yang perfectionist, buku kita insya-Allah tidak akan siap. Apa yang penting ialah kita perlu tulis saja. Tulis saja apa yang tercetus di minda. Tulis saja idea yang hadir. Tulis saja apa yang ingin kita tulis. Kerana dalam tempoh kita menulis tu, tentu kita ada hari malas sedunia. Apabila hari malas sedunia itu timbul, maka itu adalah saat yang paling sesuai untuk kita buat editing. Jadi pada hari malas sedunia tu, kita editlah hasil tulisan kita. Oleh itu sekurang-kurangnya kita akan melihat bahawa penulisan kita itu akan ada progres. Itu adalah dosa kita yang ketiga. Apakah dosa penulis yang keempat? Dosa penulis yang keempat ialah saya bukan orang bahasa. Saya mungkin orang matematik, saya mungkin orang perakaunan, saya mungkin orang statistik. Hello, bukan semua penulis itu orang sastra. Sebenarnya untuk makluman, saya juga bukan orang sastra. Saya merupakan lulusan perakaunan. Tapi akhirnya saya juga terjerumus dalam dunia penulisan dan syukur Alhamdulillah saya juga pernah terlibat dalam 24 penulisan buku dan syukur Alhamdulillah telah diberi peluang untuk menghasilkan sebuah buku solo dan saya dalam proses menghasilkan buku solo yang seterusnya. Maka tulislah mengikut bidang kita. Jangan bimbang, tulis sahaja kerana kita insya-Allah akan dibantu oleh pembimbing kita. So dalam konteks di UniTH, kita dibantu oleh admin-admin yang sangat mahir dan sudah pasti kita mempunyai sifu di sini iaitu Mak Seridia yang akan sentiasa membantu kita dalam bidang penulisan. Itu adalah dosa yang keempat. Apakah dosa yang kelima? Dosa yang kelima, mesti ada workstation. Para penonton dan penulis-penulis di luar sana, sebenarnya idea boleh terjana di mana sahaja. Ada kalanya apabila kita berubah persekitaran akan menjana sesuatu yang sangat hebat. Ini saya alami sendiri semasa menulis buku Kenapa Kita Hidup Anakku. Ada beberapa bab yang menyentuh hati pembaca. Dan rahsianya untuk makluman semua, bab itu saya tulis selepas saya bersarapan di restoran McDonald dalam suasana yang hiruk pikuk. Dan idea itu keluar secara spontan. Maka saya terus menaik dan bahagian itulah juga saya masukkan dalam buku Kenapa Kita Hidup Anakku. Dosa yang seterusnya iaitu dosa yang keenam. Hanya menulis terus di laptop, edit dan terus edit. Jika inilah amalan anda, insya-Allah buku anda lambat siap. Sebenarnya saya juga berkata pada diri saya, apabila kita dapat idea terus menulis, sama ada di FB, di Telegram, di WhatsApp. Dan untuk makluman, saya pernah mendapat idea dan terus menulis di atas sehelai kertas tisu kerana idea datang tanpa kita sangka-sangka. Seterusnya, dosa yang ketujuh. Maaf, saya hanya fokus buku solo saja. Saya tak menulis dalam kompilasi. Untuk makluman semua, ini adalah satu dosa besar. Sebenarnya menulis secara berjemaah faedahnya sangat banyak. Malah penulis-penulis besar juga terlibat dalam penulisan berjemaah. Hanya kerana penulisan dalam bentuk 10 muka surat misalnya, anda terjun dalam dunia penulisan, mendapat networking, tahu dunia penerbitan buku, bagaimana nak memasar buku, ada network dengan pihak-pihak luar, belajar buat iklan dan 1001 latihan tanpa anda sedari. Itulah satu pengalaman yang mahal. Maka tidak ada salahnya untuk anda terus terlibat dalam projek-projek kompilasi. Namun anda mesti pastikan bahawa kompilasi yang anda terlibat adalah kompilasi yang bermutu. Seterusnya, dosa yang ke-8. Buku kompilasi tidak boleh pergi jauh.
Hello, itu tidak benar. Saya pernah alami sendiri di mana buku-buku kompilasi saya dibeli oleh perpustakaan sekolah dan juga perpustakaan awam. Jadi, siapa kata buku kompilasi tidak boleh pergi jauh? Seterusnya, dosa yang ke-9. Saya hendak tulis buku solo, bukan buku kompilasi bersama dengan penulis lain. Sebenarnya tidak salah seperti mana yang saya nyatakan, tidak salah menulis buku kompilasi. Hanya kerana satu bab dalam buku kompilasi, idea itu boleh kita pecahkan untuk menulis buku solo dengan kita kata bab-bab yang lebih hebat. Jadi jangan pandang rendah kepada projek-projek buku kompilasi. Jadi sebenarnya untuk menjadi penulis pemula, belajarlah untuk sertai projek kompilasi kerana di situ latihan sebagai penulis yang mantap diberikan oleh tim penulisan. So dalam konteks kita bernaung di UniKH. Seterusnya, dosa yang terakhir iaitu dosa yang ke-10. Buku mesti tebal, barulah nampak kreativiti penulis. Soalan saya kepada penonton di luar sana, anda yakin semua orang suka membaca? Bagaimana kita nak menarik lecture reader? Bayangkan kalau buku solo kita, buku pertama kita setebal kamus. Sudah pasti orang tidak mahu membacanya. Jadi, untuk menarik lebih ramai pembaca, anda boleh bermula dengan muka surat yang bersesuaian untuk menarik pembaca. Yang penting kita bina credibility, kita bina personal branding kita sebagai penulis, dan yang penting kita kaji terlebih dahulu trend bacaan untuk melihat bagaimana corak pembaca di luar sana. Ingat, pembaca di luar sana merupakan klien kita dan kita perlu melihat apa sebenarnya yang mereka mahu. Cukup 10 dosa yang saya harap sepanjang bergelar penulis kita sedaya mungkin untuk atasi 10 dosa ini. Di bulan Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir ini, marilah kita panjatkan doa, perbanyakkan solat hajat, amalkan solat duha berserta dengan bacaan surah Al-Waqiah supaya kita sama-sama dikurniakan Allah idea dan rahmat untuk menulis, untuk menyebarkan lagi buih-buih ilmu kepada pembaca di luar sana. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin berkongsi akronim bagi doa D, iaitu untuk menjadi penulis perlu duduk dan tulis. O, on saja, selagi ada idea terus tulis, jangan bertanggung. Dan A, pastikan ada dalam to-do list harian anda. InsyaAllah anda bakal akan menjadi penulis yang produktif. Cuma ingat, segalanya dari Allah, kerana sekiranya kita hebat bukan kerana kita sebenarnya benar-benar hebat, tetapi segalanya adalah dari Allah dan berkat doa orang sekeliling. Sekian saja perkongsian saya. Saya yakin di hadapan saya bakal menghasilkan penulisan yang hebat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.